Baik, jumlah pendatang asing tanpa izin di Sabah dianggarkan mencecah lebih 1 juta orang. Kanak-kanak tanpa warga negara pula kira-kira 200,000 orang. Isu penduduk tanpa warga negara yang terpaksa hidup di tapak pelupusan sampah untuk mencari makanan seperti yang didedahkan dalam laporan aduan rakyat semalam seharusnya membuka mata pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah itu secara tuntas. Sebelum ini, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah mendiang Datuk Stephen Wong Tien Fat yang juga ahli Parlimen Sandakan pernah mengemukakan beberapa cadangan bagi menyelesaikan masalah penduduk tanpa warga negara. Ikuti laporan siri kedua wartawan Aduan Rakyat Khairul Rizwan Azizan. Sejak dilahir, mereka membesar di kawasan tapak pelupusan sampah. Kanak-kanak ini tiada pilihan lain kerana ibu bapanya tanpa warga negara. Mengutip sisa sampah sebagai makanan, mencari bahan yang boleh dikitar semula. Kisah menyayat hati penduduk di kampung sampah yang terletak di Batu Lapan Sandakan dipaparkan dalam aduan rakyat semalam. Masalah yang sudah wujud sejak berpuluh tahun lalu ini pernah kami ajukan kepada Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, mendiang Datuk Stephen Wong sebelum beliau meninggal dunia pada 28 Mac lalu. Sebagai ahli Parlimen Sandakan, mendiang mencadangkan penduduk tanpa warga negara ini diberikan permit sebagai pekerja asing. Jadi kalau kita kasi yang satu working permit yang sah, bahawa dia pun senang. Kita pun ada satu dia punya rekod, mesti menata dokumentasi, mesti memantau satu keadaan dia mana-mana. Ini kita men-follow up. Menurut mendiang, nasib kanak-kanak tanpa warga negara ini akan lebih terbela jika ibu bapa mereka memperoleh permit sebagai pekerja asing. They are the what we call the children of this worker, foreign worker. Jadi ini kita pun sesuatu pengiktirafan kepada ini anak-anaknya. Kita pun boleh memberi memperhatikan, boleh menikmatilah ini kesihatan, perawatan dan juga pendidikan. Hasrat mendiang Datuk Stephen untuk melihat isu penduduk tanpa warga negara di Sandakan diselesaikan tidak kesampaian apabila beliau meninggal dunia akibat serangan jantung Khamis lalu. Jadi kita berharap perkara ini perlu dilihat oleh Kementerian Dalam Negeri dan beberapa pendekatan untuk memastikan masalah ini dapat diatasi. Dalam soal pemberian permit dan dokumen berkaitan, Kementerian Dalam Negeri KDN yang bertanggungjawab, kami juga mendapatkan maklum balas timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Aziz Zaman mengenai isu ini. Tapi apa yang kita maksudkan ini, kategori-kategori di mana salah seorang daripada ibu bapa mereka, sama ada bapa warga negara ataupun ibu warga negara berkahwin dengan warga negara, dan mereka ada anak. So anak mereka ini yang lahir di Sabah, membesar di Sabah, mengenali culture kita, mengenali budaya kita. Jadi kategori ini apa yang kita nak buat dengan mereka? Adakah kita ingin membiarkan mereka terus-terus hidup di negeri Sabah tanpa dokumen? So inilah kategori yang kita ingin bantu. Okey, bukan mereka-mereka yang langsung tak ada dokumen. Jelasnya, jika salah seorang ibu bapa adalah warga negara, KDN sedia menimbang untuk memproses dokumen yang berkaitan agar anak mereka yang dilahirkan di negara ini tidak menjadi mangsa, tidak dapat ke sekolah. Namun, dalam kes di kampung sampah, kedua-dua ibu bapa adalah bukan warga negara. Mereka bukan menuntut untuk menjadi warga negara, cuma bantuan untuk membolehkan kehidupan mereka lebih sempurna dan anak yang dilahirkan di negara ini memperoleh pendidikan dan rawatan kesihatan. Sementara menunggu penyelesaian oleh pihak berkuasa, nasib yang dihadapi penduduk kampung sampah mendapat perhatian aktivis kemanusiaan Dr. Azizur Rahman Ahmad Yusof. Okey, kita mengharapkan dari segi dari pihak kerajaan lah,
Ya, dari segi pihak kerajaan, bukanlah kita mengharapkan membantu mereka bagi beras pada mereka, tak. Kita mengharapkan supaya ada satu mekanisme ataupun satu jalan penyelesaian kepada mereka ni untuk terus meneruskan kehidupan mereka. Sebab mereka juga manusia. Kita jangan kira bangsa, kita jangan kira negara, tapi dia orang masih lagi manusia yang wajib kita bantu. Boleh dikatakan setiap bulan pasti akan ada beberapa badan bukan kerajaan yang akan turun padang ke kawasan ini untuk menghulurkan bantuan. Dan menerusi misi bantuan kemanusiaan Sandakan 2019 ini, mereka memberikan bantuan berupa beras dan juga beberapa barangan dapur yang mana sangat-sangat diperlukan oleh penduduk sini yang berada dalam keadaan yang begitu daif dan sangat-sangat memerlukan. Syukurlah, alhamdulillah diorangkan kamu sudi datang sekarang. Keadaan kami yang begini di sampah, kamu boleh lagi datang. Terima kasih, syukurlah kami dibagi beras biarpun 5 kilo. Syukurlah. Meskipun ada pihak hulur makanan, tapi mereka masih merempat tidak mendapat pendidikan. Mereka kanak-kanak tidak berdosa, cuma tidak bernasib baik dilahir sebagai penduduk tanpa warga negara. Kasihanilah mereka. Bayangkan jika kanak-kanak ini anak anda sendiri. Sebarang bantuan dan sumbangan boleh dihulur kepada Misi Bantuan Kemanusiaan Sandakan di nombor telefon tertera. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat 3.0@tv3.com.my. Laporan Khairul Rizal Azizan, Aduan Rakyat TV3, Sandakan Sabah. Kami prihatin.